Okey, kita nak masuk topik yang seterusnya. Saya dah cerita tentang Gold Storage Account. Saya nak cerita topik yang seterusnya adalah pegang emas selama mana yang anda boleh. Mana kita beli emas ni ada dekat tangan kita. Kita nak pegang sebanyak yang boleh. Okey. Selalu kalau kita ada emas, kita nak pakai duit, kita kena jual emas tu. Bila kita jual emas tu, emas dah tak ada kat tangan kita. So dekat sini kita nak olah, kita dah beli emas, kita boleh pegang selama yang boleh dan kita nak kumpul sebanyak yang mungkin. Okey. So, ini adalah saya rasa ramai orang tahu tentang Arahnu. Okey, Arahnu kat Malaysia ni dia ada banyak. Kita ada Arahnu Pemodalan Berhad, kita ada Agrobank, kita ada Arahnu Bank Rakyat, kita ada Arahnu Yapim. Sebenarnya Arahnu banyak. Okey. Dan tak begitu macam ni dan saya rasa tak payah saya nak cerita juga. Selain daripada Arahnu, ada pilihan pajak gadai. Yang mana kalau kita tengok waktu awal-awal PKP orang beratur pergi ke pajak gadai ni. Dan saya pun tak tahulah ramai tak orang boleh tebus emas dia orang dekat pajak gadai yang dah dekat 2 tahun ni. So kalau tak pergi dekat Arahnu, dia pergi dekat pajak gadai. Kalau tak pergi dekat pajak gadai, dia pergi dekat Arahnu. Dia makna macam mana? Contohnya ada emas, nak pakai duit, letak emas dalam Arahnu. Arahnu bagi cash. Bagi duit lah sebab kita dah Arahnu kan dia. Kemudian bagi orang yang menyimpan emas dekat Arahnu ni, dia sekitar 1% sebulan. Manakala kalau letak dekat pajak gadai ni, dia rata-rata lebih kurang dalam 2% sebulan. Okey. Beza antara Arahnu dengan pajak gadai ni, Arahnu dia menawarkan lebih rendah 1% sebulan. Manakala pajak gadai ni tawar 2% sebulan. Jadi kalau nak murah, hantar dekat Arahnu. Sebab pajak gadai mahal. Tetapi dekat Arahnu dia ada satu tempoh masa. Dekat Arahnu paling lama hanya boleh 18 bulan. Di mana setiap 6 bulan kena renew. Kena bayar upah simpan untuk 6 bulan, sambung lagi 6 bulan, sambung lagi 6 bulan. Masuk bulan yang ke-18 tak boleh sambung. Nak tak nak kena tebus. Okey. Berbanding dengan Arahnu Bank Rakyat, pajak gadai ni dia tidak ada tempoh masa. Tapi setiap bulan 2%. Kalau nak simpan selama lama-lama pun tak apa. Yang penting 2%. Mungkin yang bersama dengan saya pada malam ni ada apa pengalaman kan. Jadi anda tahu anda nak yang mana satu. Tapi bagi saya kalau boleh lah saya nak ada satu produk yang boleh mengatasi mungkin saya nak cakap kekurangan ke apa pun saya tak pastilah. Tapi mungkin saya mencari satu produk yang boleh mengatasi Arahnu. Dia dah bagi upah simpan tu murah berbanding dengan pajak gadai. Dia 1%, pajak gadai 2%. Tapi dia 18 bulan sahaja. Jadi kalau boleh saya nak yang murah tapi tak ada tempoh masa. Macam pajak gadai. Pajak gadai tak ada tempoh masa. Tapi mahal 2%. Okey? Jadi kita tengok dua benda ni. Jadi saya tengok inilah kelebihan yang ada dalam akaun Gold Storage Account yang menawarkan GCA. Akaun simpanan emas di Quantum Metal menawarkan GCA. Yang mana saya tengok GCA ni dah boleh menjadi alternatif kepada Arahnu. Okey, sebab apa saya cakap benda tu? Sebab kalau Arahnu tadi dia tempoh 18 bulan. Jadi 18 bulan dia murah. Okey. Manakala pajak gadai 2%, tapi 2%,
Tapi dia ada tak ada had masa. Jadi GCA ni dia ada apa yang Arahnu dengan pajak gadai ada. Okey. So untuk mudahkan saya nak bagi tahu, kalau Arahnu tadi dia dah murah 1% sebulan, GCA menawarkan management fees sebanyak 3.5% setahun. Bagi saya, dah cukup bagus lah. Sebab kalau 1% sebulan, maksimum 1% sebulan, setahun dah 12%. Tapi kalau GCA hanya 3.5%. Kalau kita bahagikan dengan 12, jatuh lebih kurang 0.29% sebulan. Maknanya, saya dah jumpa dah satu yang lebih murah berbanding dengan Arahnu yang ada kat luar sana. Kemudian saya nak compare pula. Okey, dia dah murah. Dia punya tempoh masa macam mana? Dia macam pajak gadai tak? Yes. Dah lah murah. Kemudian tempoh masa dia tidak ada tanpa had. Tidak ada tempoh, tidak ada masa yang ditetapkan. 6 bulan ke, setahun ke, 2 tahun ke, dia sama. Jadi dua ciri ni dah boleh menjadi alternatif kepada Arahnu dan pajak gadai. Okey. So, apa lagi? Bagi saya, Gold Convert Account GCA ni dia adalah satu solusi mudah untuk anda menyimpan emas setiap bulan. Okey? Macam mana Sebelum kita nak berbelanja, kita boleh gunakan GCA. Kita gunakan GCA sebelum berbelanja. Saya tunjukkan contoh. Contoh dia macam ni Contohlah. Saya nak bayar kereta lebih kurang RM420 sebulan. Okey. Jadi sebelum saya nak bayar tu, saya belilah emas sebanyak RM500. Nampak? Sebelum ni, mungkin kita rasa kita tak ada duit nak beli emas. Jadi, kita tukar perbelanjaan kita tu kepada emas dulu. Jadi, 500 yang saya beli ni, saya boleh dapat lebih kurang 2 gram emas. Okey? Jadi, kita sedia tahu, kalau kita buat macam ni, kita bayar kereta, saya ambil maksimum lah 9 tahun Maknanya kita bayar kereta tadi selama 108 bulan. 108 bulan, kalau kita guna konsep GCA ni tadi, sebelum kita bayar kereta, kita beli dulu emas, kemudian kita GCA kan dia, kita dapat lebih kurang 2 gram. Jadi 108 bulan, kalikan dengan 2 gram, makanya dah terkumpul dekat situ lebih kurang 216 gram. Yang sebelum ni, kalau kita bayar kereta, kita hanya bayar kereta sahaja. Maknanya, habis bayar kereta, kita dapat kereta. Tapi dekat sini, kita dapat buat dua. Kita dapat bayar kereta dan dalam masa yang sama, kita dapat kumpul gram emas dengan mudah. Okey. So, kita dah terkumpul 216 gram emas. Agak-agak anda, lagi 9 tahun, berapakah kenaikan harga emas ketika tu? Sebab kita kena ingat, 420 yang kita buat GCA itu kita kena bayar balik. Tapi perlu tak kita bayar guna duit lain? Anda jangan risau. 420 yang kita buat tiap bulan tu akan dibayar dengan kenaikan harga emas pada ketika, let's say 9 tahun akan datang tulis itu sebab 108 bulan. So, kalau anda tengok kat sini, RM420 kita kalikan dengan 108 bulan, jumlah yang dah kita bayar untuk kereta tadi RM45,360. Dan kita pun tahu susut nilai kereta lebih daripada 65%. Mana yang kita bayar RM45,360, tapi kalau kita jual kereta 9 tahun, kereta yang kita dah bayar tiap-tiap bulan ni,
yang kita setia bayar tiap-tiap bulan dekat bank ni, dia bukan nilai dia 45,360 lagi. Dia akan susut nilai. Tetapi harus diingat, emas yang kita beli secara berperingkat sebelum bayar kereta tadi tu, yang 216 tadi, dia akan sentiasa meningkat. Saya bayangkan, okey, hanya sekitar emas lah. Okey, saya letak yang macam tak tinggi, tak rendah. Jadi saya letakkan 9 tahun akan datang, harga emas sekitar RM350. Okey. Mungkin tak logik lah, tapi saya letakkan tak tinggi, tak rendah. RM350. Anda kena ingat, emas yang anda aranukan tadi, yang anda GCA kan tadi, ada dekat Quantum Metal. Sebanyak RM216. Jadi kalau RM216, 216 gram, kalikan dengan RM350, bermakna emas GCA anda tadi, dia bernilai RM75,600. Dan duit yang anda kena bayar kepada Quantum Metal adalah sebanyak RM45,360. So, anda tak payah pening nak bayar advance daripada GCA tadi. Maknanya saya merujuk kepada RM45,360. Okey. Kita tahu nilai emas kita tadi ada RM75,600. Jadi RM75,600 tu kita terminate. Bermakna pihak Quantum Metal akan ambil semua emas tu. Dia akan nilaikan sebanyak RM75,600. Dia akan tolak kita punya advance RM45,360. Bermakna bila dia tolak advance tu daripada nilai emas yang kita ada RM75,000 tu, masih ada baki di tangan lagi, iaitu sebanyak RM30,240. Dan anda dah dapat kereta dah. Kereta tadi anda dapat, yang kita tahu susut nilai dah, tapi masih ada baki duit di tangan. Jadi ini yang menarik. Kita boleh kumpul gram emas secara mudah setiap bulan menerusi platform yang ada di Quantum Metal. Okey. Tapi saya bagi tahu ini adalah kunci idea. Ini adalah kunci idea pada malam ni. Okey. Result sebenar adalah bergantung kepada kenaikan harga emas dan faktor lainlah. Okey. Mungkin harga emas akan jadi lebih tinggi daripada RM350, siapa yang tahu. Mungkin akan jatuh juga, siapa tahu. Tapi seperti yang kita tahu, kenaikan logam kuning ataupun emas ni, dia memang meningkat secara puratanya lah. Okay. Ada tahun yang dia turun, ada tahun yang dia naik, ada tahun yang dia turun. Tapi average dalam masa 20 tahun, emas dah naik lebih kurang 770%. Okay. So seterusnya, saya dah cerita dah gold storage account. Sekarang